Perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan tajuk doa-doa yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bacaan di dalam kitab lama muka surat 791 pada perenggan di atas daripada Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, muslimin muslimat, seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripadanya kita dapat dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan tajuk doa-doa yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bacaan di dalam kitab lama muka surat 791 pada perenggan di atas daripada Anas radhiyallahu anhu. Kita ibu-ibu 640 637 640 791. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas ataupun Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Alizu biyadzal jalali wal ikram. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sentiasalah mengucapkan kalimah Ya Allah yang maha besar lagi maha mulia. Ya Allah yang maha besar lagi maha mulia. Ataupun kita sebut Ya Zal Jalali wal Ikram. Itu dalam bahasa Arabnya lah. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Rabi'ah bin Amir As-Sahabi, seorang sahabat Nabi SAW. Dan maksud daripada hadis itu adalah sentiasa mengucapkan panggilan itu dan memperbanyakkannya.
Jadi kita bolehlah jadikan wirid ataupun amalan kita, duduk tak duduk kita lafazkan ya zal jalali wal ikram. Baik, kemudian hadis berikutnya daripada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wa yassir hudaya wansurni ala man bagha alayya rabbi ja'alni laka syakiran laka zakiran laka rahiban laka mitwa'an ilaika mujiban au muniban taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, doa ni doa yang panjang sikit tapi dia punya maksud doa dia sangat hebat lah, yang boleh kita amalkan bersama. Tak dapat ambil semua pun kita ambil lah satu dua yang kita ingat, dalam bahasa Melayu pun boleh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, adalah Nabi SAW berdoa dengan membaca, wahai Tuhanku, berilah pertolongan kepadaku, janganlah engkau menolong seseorang untuk membinasakanku. Jadi yang pertama, Nabi SAW berdoa minta pertolongan kepada Allah, dan juga supaya Allah jangan tolong seorang untuk membinasakan baginda. Jadi doa ni kita boleh guna, kita boleh berdoa sebab kita sangat yakin dalam surah Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami sembah, engkaulah yang kami sembah, dan engkaulah kami mohon pertolongan. Kepada engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah keyakinan yang kita kena ada. Apa juga permasalahan hidup yang kita hadap hari ini, sejak dulu lagi ceritanya adalah Allah lah sebaik-baik penolong. Dialah sebaik-baik yang boleh membantu kita. Jadi mohon pada dia, minta pada dia seperti mana yang Rasulullah minta, dan dalam masa yang sama minta juga supaya Allah jangan tolong orang-orang yang nak buat naya pada kita, ataupun yang nak membinasakan kita, yang nak merosakkan kita, yang ada perasaan iri kepada kita. Dan dalam hidup ini, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita mesti meyakini pertolongan Allah. Walau siapa pun kita, di mana pun kita, apa keadaan kita sekalipun, bila kita letakkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di atas muka bumi ini, maka yakin dan percayalah pertolongan Allah itu pasti akan sampai tepat pada masanya. Kan? Jadi minta aja pada dia. Hari ni anak-anak kita start ujian bertulis SPM, sampailah 13 hari bulan Mac nanti, dan kita doakan. Ini gunanya doa kan. Kita nak marah anak kita pun dah tak guna, biasa dah ustaz kan. Kita rebus air buku dia, suruh dia minum pun tak ada apa. Jadi tugas ibu-ibu, ayah, doa semai hajat kan, doa yang baik-baik untuk anak kita. Dia dah, kita yakinlah anak-anak ni dia pasti buat yang terbaik.
Dia pun ada juga hati dia tak nak menghampakan mak ayah dia, kan? Macam mana kita dululah. Tapi kadang-kadang kelebihan anak-anak ni dia tidak sama, kan? Dan jangan kita banding dengan anak orang. Bila banding anak orang tu, anak kita jadi kecil hati, kan? Cuba tengok anak makcik sebelah tu. Buat apa tengok mak, hari-hari tengok katanya, kan? Jadi kita suruh tengok tu nak membanding, kan? Jadi jangan terlalu banyak membanding. Wa ima membanding sama adik-beradik pun, kan? Cuba tengok Along kau, kan? Jadi dia akan rasa aku ni siapalah, kan? Siap-siap Along. Mentang-mentang lah dia boleh tolong sebab Along, kan? Jadi jangan suka banding sangatlah dah. Kesian kan anak-anak tu. Kita atur yang terbaik, insya-Allah. Baik, itu doa Nabi minta lah. Maknanya apa-apa hal kita minta tolong ni pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Kemudian Nabi kata, bantulah aku, jangan kau bantu orang yang menganiaya. Jadi apa-apa bantuan, pertolongan samalah, konsep dia lebih kurang. Maknanya Nabi minta supaya Allah bantu dia. Nabi lagi hebatlah, ibu-ibu sekalian, dengan cabaran-cabaran yang Nabi hadap, misi dakwah Nabi yang sentiasa berhalangan, yang sentiasa diganggu, dirosakkan perancangan itu oleh musuh. Maka lagilah kerap Nabi kena mohon bantuan-bantuan kepada Allah, dan minta juga supaya Allah jangan tolong orang yang menganiaya kita. Jadikan tipuan orang kepadaku bermanfaat bagiku, dan jangan kau jadikan tipuan orang itu menyusahkan aku. Jadi Nabi minta juga, kalau ada orang yang cuba nak menipu, cuba nak buat tak elok, cuba nak menganiaya, maka balikkan penipuan itu, ditukar menjadi benda yang baik, benda yang bermanfaat. Dan supaya orang yang menipu tadi, dia tidak berjaya melakukan tipuan-tipuan yang sepatutnya dia nak buat. Jadi semua ini, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala lah yang mengizinkan benda-benda itu berlaku. Kemudian Nabi kata, mudahkan petunjuk itu datang kepadaku, dan bantulah aku atas orang yang berbuat aniaya kepadaku. Banyak kali dah Nabi minta yang tu, kan? Minta bantu orang yang buat aniaya ni. Jadi Nabi minta juga petunjuk. Kadang-kadang timbul pula persoalan, Rasulullah ni sentiasa dapat petunjuk, Ustaz, kan? Sebab dia Nabi, kan? Dia Nabi, dia manusia paling hebat dalam dunia. Tiba-tiba Nabi minta petunjuk. Maksud dia apa? Maksud dia, pertama, Nabi nak bagi tahu petunjuk itu sangat penting dalam hidup kita. Yang kedua, Nabi nak bagi tahu sebenarnya doa itu Nabi nak ajar kepada kita. Kalau Nabi tak sebut macam tu sekarang, kita tak tahu apa nak minta, kan? Jadi Nabi pun sebutlah, minta petunjuk kepadaku ya Allah. Jadi tujuan dia untuk Nabi mengajar pada kita cara berdoa yang betul. Sebab ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, petunjuk itu sangat-sangat penting. Bila tidak ada petunjuk, manusia mudah menjadi sesat. Dari Sungai Buloh saya datang, tak ada petunjuk, kan? Sembot tak ada, jalan saja. Simpang pun kosong aja, kan? Tak ada USJ ke Shah Alam ke Kajang, tak ada, kosong saja. Saya boleh sampai sini, tapi tak tahu pukul berapa. Saya sampai mungkin Dewan dah tutup, ibu-ibu pun dah balik, mana ustaz tak sampai-sampai, kan? Sebab petunjuk tak ada, dia boleh jadi sesat. Jadi hidup ni, matlamat ada. Sama macam tadi, matlamat dia, ibu-ibu daripada rumah nak datang Masjid Al-Falah. Itu matlamat dia, nak datang Masjid Al-Falah, nak sampai dengan selamat. Tiba-tiba petunjuk tak ada. Mungkin sampai tapi lambat satu, atau mungkin tak sampai-sampai sebab sesat. Itu yang banyak berlaku. Jadi sekarang ni matlamat dah ada, iaitu syurga. Semua orang ni matlamat dia nak masuk syurga.
tu nak kena ada petunjuk yang membawa kita jalan ke syurga. Itu maksud dia. Petunjuk ni penting. Sebab bila tidak ada petunjuk, kita tak tahu nak buat macam mana. Kita nak repair kereta ataupun servis kereta lah. Kita akan hantar ke kedai-kedai kereta ataupun syarikat yang kita beli kereta tu lah untuk servis. Sebab mereka ada kepakaran dan dia tahu, petunjuk tu dia tahu buat. Yang ni minyak hitam kat sini, dia punya minyak gear dekat sini, aircon dia belah sini, skru dia macam ni. Kita tak tahu apa. Kita start enjin jalan je, kadang minyak tak isi. Kan tak perasan. Jadi itu penting petunjuk. Sebab bila petunjuk tak ada, confirm sesat. Sebab itu kalau kita tengok Abu Jahal, Abu Lahab dan geng-geng dia zaman Rasulullah dulu, mereka tidak dapat petunjuk. Walaupun jalan pembawa petunjuk tu depan mata mereka. Kan? Rasulullah tu, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, depan mata Abu Jahal. Bukan depan mata saja, anak saudara dia sekali. Merangkap anak buah dia, kan? Anak saudara dia. Diorang tengok Nabi. Diorang tengok mukjizat Nabi. Diorang tengok akhlak Nabi yang mulia. Mereka tengok wajah Nabi yang cantik, yang bercahaya. Mereka bau badan Nabi yang seharum kasturi, peluh Nabi yang wangi. Semua mereka tahu. Kadang-kadang ada benda petunjuk tu yang mereka minta. Mereka yang suruh Nabi belah bulan. Bukan Nabi kata-kata nak pergi belah sendiri. Yang diminta tu yang bukan-bukan tau. Sebab pada mereka, kalau kita minta yang biasa-biasa, nanti Muhammad boleh buat. Tiba-tiba datang idea, kita try sekali tengok, tengok malam nampak bulan kan. Kita try suruh Muhammad belah bulan, confirm tak boleh. Jahat puak-puak ni. Dia minta yang dia rasa macam Nabi tak boleh buat. Tapi sebab Nabi tu Nabi kan, Allah tolong. Dia yang minta Nabi belah bulan, bukan belah bawang. Sambil membawang, bukan. Belah bawang zap macam tu je, ibu-ibu pejam mata boleh. Ni bukan cerita belah bawang ni. Ni cerita membelah bulan. Bulan hak besar kita tengok malam tadi tu, kita belah 2 bulan. Tapi hidayah tak ada, petunjuk tak dapat, kan? Tetap tak beriman. Walaupun nampak malaikat Jibril pernah datang, nyamah jadi lelaki begitu begini, tengok mujizat Nabi macam-macam, tapi tak mau beriman tak? Tak boleh kata apa dah lah, kan? Allah dah tutup pintu hati tu. Jadi sebab itu kita minta, walaupun kita dah, saya tak katalah kita dah baik sangat kan, tapi adalah baik-baik sikit kita ni. Kan kita jenis mengaji, semayang kita jaga, ni dah menggeletar dah rasa nak masuk Ramadan, kan, harap-harap gitulah. Jangan menggeletar rasa dah dekat sangat. Kan ada orang menggeletar kat tapi rasa ya Allah Ramadan dekat, masalah betul lah. Kan ada orang macam tu lah. Tapi orang beriman ni insya-Allah dia akan seronok. Dia tak sabar-sabar dah, ni dah hujung Rejab ni, lagi sebulan je, kan. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, petunjuk ni penting, kan? Sebab bila tak ada, dia akan bawa manusia pergi neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu mintalah, jangan jemu, minta. Sebab kita dah Allah letak kedudukan kita macam ni pun syukur. Alhamdulillah. Allah pilih kita jadi geng mengaji. Cuba ibu bayang kalau Allah tak pilih kita jadi geng kuliah. Dia bagi geng lain lah, saya nak sebut pun tak ambil hati pula. Geng-geng lain lah yang bukan ke arah agama ni, macam tu kan. Geng karaoke ke geng apa-apa je lah yang bukan-bukan ni. Jadi Allah sedih. Tapi Allah dah pilih kita seronok datang kuliah. Lepas tu boleh join kursus haji Ustaz Azian, RM130 yuran pendaftaran, kan, bermula 11 Februari. Jadi seronok. Sebab kita mengaji agama ni seronok. Cuba tengok baru ni 2 malam Ustaz Zaiduh di Kedah kan, 10,000 orang turun. Sampai jam jalan kat Alostar, dekat Merbuk. Ustaz Firdaus kan, sahabat saya, dia ada sini ni,
Dia di KL, hari ni dia balik Kedah. Ustaz Firdaus yang viral TikTok, dia lagi hebat daripada saya. Dia followers dia dah 500,000. Saya baru 100 lebih, 184 macam tu lah. Ribu jugalah, tapi dia lebih lagi kan, sebab dia ligat. Dia ada cameraman dia sendiri, saya buat sendiri semua ibu sekalian. Tak siapa nak tolong aku. Jadi kita naik gini lah, slow-slow kan, nak laju kan, slow je. Jadi dia ada sini, semalam dia masuk TV Hijrah, ada program apa, saya pun tak sempat tengok. Malam tadi dia ada di KL, saya nak jumpa dia tak sempat kan. Daripada Malaysia saya nak jumpa, daripada di Kedah saya tu hari, sampailah sama-sama pergi Mekah pun tak jumpa juga. Tu dia kata saya dengan dia jodoh tak kuat. Jodoh pertemuan kan. Jadi di Kedah baru ni kan, 2-3 hari lepas Ustaz Zaidus turun, seronok, ramai orang. Jadi kita ni syukur Allah pilih kita geng yang mencari hidayah, geng yang mencintai majlis ilmu, geng yang tak sabar-sabar nak tadarus. Penuh dah? Belum lagi. Siapa yang belum register sila. Tu Ramadan punya tu dah penuh sponsor? Oh, belum lagi. Sedang-sedang insya-Allah. Nanti dapat hidayah nanti boleh lah, penuh lah tu. Kan? Tak, dia kadang-kadang dia ada momentum dia. Dia ada masa-masa yang tertentu tu, tiba-tiba masing-masing menggelepur nak masuk. Dia ada masa. Ni sekarang ni dia panggil tempoh bertenang lagi. Betul-betul bertenang ni kan. Besok dah tinggal 2-3 ruang je, baru masing-masing menggelupur macam ikan puyuh kan, menggelepar je. Jadi tak apalah, mungkin yalah masing-masing tengok kewangan kan, banyak benda kita nak fikir. Bulan depan pula buka tahun baru, sekolah pula duit lagi kan. Ni ada sebulan cuti. Tadi pun saya dapat dah WhatsApp, ni yuran, ni baju sekolah. Tu semua duit tu kan. Jadi tak apalah, mana yang kita boleh buat, kita celah masuklah insya-Allah. Baik, kemudian doa yang seterusnya tadi Nabi baca apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada Kamu. Allahu Akbar. Rasulullah ni, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, manusia yang paling bersyukur. Sebab itu kita apa sahaja ucapkanlah alhamdulillah. Apa saja. Wa iman nikmat kita dapat tu kecil atau besar, lebih lagi lah, atau apa saja yang kita yakin Allah lah yang mengatur segala-gala ni. Apa aku dapat hari ni, alhamdulillah. Sebab ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, manusia yang sentiasa bersyukur ini dia tidak banyak. Qalilam ma tashkurun. Allah sendiri yang declare dalam Quran, orang yang bersyukur itu, hamba yang bersyukur itu terlalu sedikit. Qalilan maksud dia sikit sangat. Kalau tak tahulah sikit tu nisbah dia berapa kan, tapi sikit tu kita boleh faham lah, maknanya taklah banyak. Sebab istilah dia sikit. Mungkin kalau 10 orang, ada 2-3 orang je bersyukur. Selalu gitu lah. Jadi biarlah kita ni, apa situasi keadaan sekalipun, alhamdulillah kan. Kita dah tutup sekolah ni, cuti seminggu 2 lepas ni kan, banyak majlis graduasi kan. Daripada sekolah tadika pun dah berjubah-jubah herot dah badan budak tu. Jubah lagi besar daripada budak-budak. Nak graduasi juga ambil lah kan. Jadi berapa pun keputusan anak kita, dia dapat cemerlang ke tak cemerlang ke, nombor 1 ke nombor 2 daripada belakang ke, tak apalah. Kan. Nombor berapa? 39 daripada 40. Okey lah. Sebab ada seorang lagi kat belakang dia kan. Jadi apa pun tak kisah, yang penting dia mahu sekolah, dia mahu belajar, dan boleh baiki daripada tahun ke tahun kan. Syukur. Kita ada anak, ada setengah orang Allah tak bagi zuriat kat dia kan. Macam-macam lah rezeki manusia. Jadi Nabi sendiri minta pada Tuhan supaya dia tu jadi hamba yang bersyukur. Sedangkan Nabi ni sementelah lah, memanglah orang yang paling hebat bersyukur dalam dunia ni Rasulullah kan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ambil semangat tu
Jadi hamba yang bersyukur. Sebab nikmat ni kadang-kadang Allah bagi pada mana-mana manusia, dia tidak akan sama. Dia tak akan sama. Ada lebih sini, kurang sini, kan? Ada orang macam ni, dia macam ni, dia tak sama. Wa imma sesama Nabi pun dia tak sama kelebihan. Cuba ibu-ibu ingat, satu-satunya Nabi yang Allah angkat ke langit ni Rasulullah saja. Yang maksud saya adalah mengecapi nikmat perjalanan Isra' dan Mi'raj. Nabi lain tak ada. Nabi lain semua duduk atas bumi je. Cuma malam tu Allah angkat semua Nabi, kan? Masa sampai Masjid Al-Aqsa, semua Nabi-Nabi yang sejak Nabi Adam dah standby dalam masjid. Jangan tanya macam mana diorang hidup, diorang pakai jubah warna apa, jangan tanya. Sebab manusia ni dia suka macam tu. Dia mikir macam mana pula Nabi tu boleh hidup. Lepas tu agak-agak Nabi Adam pakai jubah kalau apa, Ustaz? Lepas tu Nabi jadi imam semayang dia macam mana? Tak payah fikir. Benda tu bukan nak suruh dia fikir. Kita hanya wajib percaya Nabi dilantik jadi imam malam tu sebagai simbolik, sebagai ketua ataupun penghulu segala Nabi dan Rasul. Itu penghormatan paling besar. Lepas tu Allah letaklah Nabi Adam langit 1, Nabi Musa langit 7, Nabi sekian kan, setiap langit tu. Itu je. Nabi lain tak pernah rasa perjalanan Isra' tu, tak ada. Rasulullah saja. Sebab itu kelebihan kita juga tak sama, kan? Macam tadi lah, Hajar Salwa kata saya popular. Tak adalah popular mana pun, ramai yang lebih lagi, kan? Cuma saya mungkin sikit lah. Dekat TikTok ada orang kenal sikit. Facebook dah lama orang kenal juga, tapi sekarang ni dah merosot sikit Facebook. Betul. Saya Facebook sekarang kalau buat live, nak dapat 10 orang rasa nak meninggal. Nak boleh nampak 10 orang yang tengok tu kan, nombor 10 keluar dekat tepi tu, tak dapat. Sejak PKP saya pun tak tahu kenapa. Ke semua dah lari pergi TikTok ke, saya tak tahulah, kan? Jadi saya adalah sikit kelebihan kat situ, tapi saya tak pernah masuk TV. Kelebihan saya tak ada kat TV, tak muat. Jadi syukurlah apa yang saya ada. Yang saya ada dekat TikTok pun jadilah, kan? Jadi yang penting tu tak kira lah TV ke mana, sebaran tu kerja yang kita buat. Allah nak nilai gerak kerja kita, bukan hasil. Allah nak, maksud saya macam ni, Allah nak nilai gerak kerja kita, usaha kita, bukan hasil. Bukan hasil ni maksudnya macam mana? Allah nak tengok masa kau hidup dulu kau ada tak bantu Islam. Allah bukan nak tengok masa kau berjuang Islam tu menang ke kalah. Allah bukan nak tengok menang ke kalah. Allah bukan nak tengok hasil. Allah nak tengok usaha. Jadi masa kita hidup ni, usahalah apa yang terbaik. Kita sebarkan jadual, peringatkan kawan-kawan, kita share live ke apa benda, apa saja. Janji usaha menyebarkan kebaikan itu ada. Sebab saya dah sebut dah sehari dua lepas, cerita apa benda baik yang kita buat tetap ada pahala di sisi Allah. Benda tak baik mesti ada dosa pada sisi Allah. Cumanya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, buat masa sekarang ni kita tak nampak benda tu. Maksudnya pahala tak nampak, dosa pun tak nampak. Itu yang jadi masalah, kan? Kalau nampak macam best juga, macam best lah, kan? Bila Ustaz kata tuan-tuan ibu-ibu datang kuliah pagi ni, besar pahala, tambah cuti sekolah pula, tinggal cucu sekejap ke rumah, kan? Besar pahala ni. Kita mendengar syok, tapi tak nampak. Kalau tahan saya kejap lagi, Ustaz tunjuk pahala Ustaz. Kalau tidak Ustaz jangan balik. Memang tak balik aku, tidur dalam dewan ni je, kan? Jadi tak boleh tunjuk. Bila nampak meninggal besok baru nampak. Bila dah meninggal, masuk alam barzah, pindah tempat, masuk ke kubur, masa tu baru nampak, ya Allah macam ni pahala aku datang kuliah Masjid Al-Falah. Kalau tahu hari-hari aku datang. Menyesal tu dah dalam kubur, ibu nak datang apa bendanya. Saya dah sebut dah dulu,
kan. Ibu-ibu boleh datang kuliah sebab hidup. 25 tahun saya ceramah, yang datang kuliah saya semua orang hidup. Belum ada orang mati datang, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Tak ada. Ada datang, tapi datang sebagai jenazah yang nak disolatkan. Itu ada. Ni maksud saya, dia dah mati, dah tanam. Malam tu dikorek, dia datang. Itu belum. Dengan kain-kapan berdarah dah ni, dah kena balun ni. Berdarah. Kalau dia datang, sah-sah. Saya bagi mic kat dia. Tak, betul saya cakap. Kalau benda tu berlaku, tapi tak berlaku. Biar kita dengar the real story. Kan? Tajuk malam pertama di alam barzah. Malam pertama syok dah dengar. Bila sambung alam barzah, sengeri pula bunyi. Kan? Jadi, dia cerita real punya pengalaman. Saya rasa penuh masjid melempah ruah. Kan? Sebab orang takut. Maksud ini lain macam ni, viral ni. Kan? Tapi sebab yang datang semua yang hidup, yang kadang-kadang dalam dewan tu pun nampak macam nak mati. Kadang-kadang. Sebab sejuk ni. So saya bawa ridak, sejuk. 2 minggu lepas saya tertinggal ridak. Jadi itulah masalah kita ni kan. Nampak macam hidup, tak hidup makcik kan. Tengok tadi pandang saya macam ya sangat ni dah kecil dia mata tu. Kan. Jadi macam itulah cabaran. Itu pun pahala ibu-ibu sekalian. Kan ada ulama sebut kan, tidur dalam majlis ilmu 4 pahala. Kita dengar seronok aja kan. Jadi tak apalah, itu dia punya cabaran. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, jadilah hamba yang bersyukur. Syukur lawan dia kufur. Kan? Syukur ni alhamdulillah, menghargai segala nikmat Allah. Kufur ni jenis melawan ibu-ibu sekalian. Jenis tak dengar cakap, tak reti nak berterima kasih, tak menghargai nikmat. Allahu Akbar. Jadi belajar-belajarlah menghargai nikmat walaupun kecil. Kan? Jiran bagi kita buah betik sebiji, hargailah. Alhamdulillah, terima kasih akak, terima kasih dong keladi kan. Kalau ada nanti bagi lagi, macam itulah. Jadi kita memakan ataupun sedekah ke orang sebelah sana pula kan, macam itulah, menghargai. Jangan orang tolong betik lah, saya asyik betik, tak ada keduian ke apa, ada komplain pula dah, tak reti nak bersyukur. Apa pun pemberian, hargai. Islam ajar begitu kan. Tak kira apa hadiah kahwin ke, hadiah birthday ke, hadiah anniversary ke, hadiah kita berjaya ke, sahaja orang bagi ke, hargai. Saya ada 3 ridak ni ibu sekalian. Satu biru saya pakai ni, satu merah, satu putih. 3 dia TikTok lagi. Dia bagi masa birthday saya beritahulah birthday. Tapi lambat lagi bulan 8 so kan. Jadi tuan-tuan, dia bagi kita, saya gila-gila pakai. Kadang tengok kalau jubah lah bagi matching sikit kan. Kita orang lelaki ni pun pandai kan matching-matching ni kan. Jadi kena tengok juga. Dia ada putih, ada merah, ada biru kan. Saya memang takut nak pakai ridak sebenarnya. Sebab saya sedar diri saya ni banyak dosa kan. Saya ni jenis kepala masuk air sikit, hoha sikit. Jadi ridak ni jenis saya tengok orang warak-warak aja pakai kan. Jadi saya segan nak pakai. Tapi saya pakai gini lah, nak letak selempang atas ni sebelah saya tak berani. Saya sedar diri saya siapa kan. Jadi tapi saya hargai. Tambah kalau ibu-ibu nak bagi iPhone 14 ke apa kan, lagi saya hargai insya-Allah. Setakat ni aku Android je, sedih. Tapi syukurlah kan, boleh juga buat live lah. Macam tu. Jadi ibu-ibu sekalian, itu Nabi ajar, jadi hamba yang bersyukur. Kemudian jadikanlah aku berzikir atau ingat kepada kamu. Ingat pada Allah ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, benda yang sangat dituntut dalam agama. Dipanggil zikrullah. Zikrullah ni bahasa Arab, bahasa Melayu mudah sebut dia ingat Allah. Ingat Allah. Ingat sentiasa. Apa jadi ingat pada dia. Tengok satu benda yang kita rasa kehebatan Allah, kita sebut nama dia kan. Banyak benda kan. Kita tengok baru ni gempa bumi di Turki, Syria tu kan banyak kejadian. Ada yang 129 jam yang tertimbus. Tapi yang lagi hebat tu yang jumpa pasukan Smart Malaysia yang dapat menyelamatkan 6 orang tu, dia tertimbus 129 jam hidup, hampir 5 hari kan, 5 hari lebih.
Ada satu kejadian tu hampir 3 hari. Itu budak perempuan tak silap saya yang viral tu. Bila orang tanya, kau ada makan? Dia kata ada. Dia kata ada satu cahaya putih datang, yata'imuni wa yaruh, dia kata. Dia kata cahaya putih tu datang bawa makanan pada aku, dia bagi aku makan, lepas tu yaruh dia pergi. Wallahu alam, mungkin malaikat ke apalah. Jadi bila kita tengok macam tu, kita pun ingat pada Tuhan. Berlaku gempa tu, kita ingat pada Tuhan. Apa saja jadilah ibu-ibu sekalian. Mungkin petang semalam hujan lebat kot sini. Petang semalam hujan tapi tak lebat. Belah Sepang banjir. Sebab saya renyai, sebab di kawasan wali-wali dia sikit dia sikit kan. So, tapi saya tengok keliling gelap, gelap gila. Saya pun dah risau. Saya nak kuliah di Selayang semalam kan, Isra Mi'raj. Saya kata gelap ni. Tapi gombak pun baru lepas hujan juga masa tu, tapi tak tahu lebat ke tidak. Jadi apa pun keadaan, kita syukur dan kita hargai dan banyak ingat pada dia. Ingat pada Allah. Sebab kita ni ibu sekalian, tak ada siapa-siapa kita ni. Dialah segala-galanya. Dialah yang maha menolong, dia maha mendengar, dialah segala-galanya. Kan? Kebergantungan kita mesti cangkuk dekat dia. Anchor kita macam sauh kapal tu tak? Kita cangkuk dekat Allah. Apa bergantung pada dia. Kan? Sebab dengan manusia ni, kalau kita minta tolong boleh, tapi belum tentu dapat. Dengan manusia ni banyak dia punya songeh-songeh dia tu kan, dia punya kona lipat dia banyak. Tapi Allah ni senang. Allah kata, aku tunggu hamba aku berdoa malam 2/3 malam akhir kan. Nabi kata Allah turun ke langit dunia, maksud dia dekat dengan kita. Kita minta, Allah tunggu. Dia tunggu pula doa kita. Tiba-tiba kita pula lena pagi tu tak bangkit kan, letih sangat agaknya. Tak apalah, sesekali kita bangkit juga. Jadi itu maknanya, minta Allah jadikan kita orang yang banyak ingat pada dia, banyak berzikir pada dia. Dan zikir ni saya rasa ibu-ibu lebih hebat lah, tahu macam-macam zikir. Jadi kita amalkanlah mana yang kita mampu, insya-Allah. Dan jadikanlah aku orang yang takut kepadamu ya Allah. Ini pun penting juga. Sebab ada segelintir manusia dalam dunia ni, dia tak takut pada Allah. Kita ni bila ada rasa gerun walau sikit pun, alhamdulillah. Kan? Kadang-kadang kita apa? Terlajak. Maksudnya terlajak buat dosa kan. Zaman-zaman kita jahil dulu, dah terbuat dosa, kadang kita, ya Allah, apalah benda aku buat ni kan. Kita misal kan, zaman sekolah rendah dulu kan, masa Ramadan, ingat lagi, pukul 6 petang buka peti ais, tutup kepala duduk dalam peti ais, pasal dah tak boleh tahan dah, rasa nak meninggal rasanya kan. Lepas tu tengok orang tak ada buah tebikai semalam punya kan, selamat, dan dia masuk mulut. Lepas tu masa buka bukan main warak lagi doa dia kan, padahal dah faham pukul 6 tadi. Allah, tu zaman jahiliah, padahal dah pukul 6 tu, tapi dia punya azab di masa tu memang tak boleh tahan dia kan. Itu zaman-zaman jahiliah gitu. Jadi sebab itu kita ni minta supaya Allah bagi kita ada rasa gerun. Kita rasa sesal, ya Allah, dulu aku ni begini-begini, apalah aku buat dulu, tapi sekarang aku dah taubat ya Allah. Itu dah kira ada rasa gerun lah tu. Sebab rasa takut ni ibu sekalian sangat penting. Baik itu setiap minggu hari Jumaat, ittaqullah dipesan. Atas mimbar tu dipesan ittaqullah, supaya kita takut pada Allah. Kan? Sebab tak ada benda yang kita nak kena takut kecuali hanya pada Allah. Walaupun kadang-kadang ada perasaan macam kita dah cerita sebulan lepas, perasaan lain takut pada makhluk tu memang ada. Itu wajar sebab kita ada hubungan dengan makhluk. Bukan boleh menyebabkan itu menjadi syirik, kata ulama, tidak. Contoh, kita takut pada ular tedung. Memanglah kena takut sebab dia ada bisa. Kita tengah berjalan tepi semak, tiba-tiba ular tedung tegak depan kita.
Kita pun cakap kat ular, aku hanya takut pada Allah saja. Faham dia patut, Yasin 3 malam turut lepas tu. Tahlil terus. Tak ada pasal kita ni. Nah, agak-agak sikit. Kan kita dah cerita itu hari, Nabi Musa pun takut. Masa berlawan dengan 70 tukang sihir tu. Kan berlaku dialog siapa nak baling tali dulu kan. Dah kali Nabi Musa kata, qala bal alqu, korang lah baling dulu. Aku nak tengok handal mana sangat. Lebih kurang macam tu lah. 70 orang ni baling tongkat, baling tali, bertukar jadi ular macam-macam bentuk, pattern, warna semua. Dalam riwayat sebut, Nabi Musa tengok ular tu, Nabi Musa lari lintang pukang. Takut. Itu Nabi pun ada rasa takut. Sebab ular kot. Bukan baling jadi rabbit. Kalau jadi rabbit, kita peluk lah, pegang telinga dia kan. Geram tengok. Ini ular. Nabi Musa pun takut. Dalam kitab sebut, Nabi Musa lari lintang pukang. Ibaratnya lari ketakutan. Masa dia berlari, itulah Allah buat turun ayat pula. Kulna la takhaf. Wahai Musa, berhenti. Jangan takut. La takhaf. Jangan takut. Jangan lari. Innaka antal a'la. Hari ni kamu akan menang. Tu yang reverse balik. Nabi Musa pun kona balik. Jalan pun nampak hebat kan. Pasal dah dapat semangat ni Allah bagi. Kalau tidak, cabut lari lah. Itu perasaan tu memang ada. Takut hantu. Tapi sekarang orang tak takut lah hantu. Hantu lah takut dengan kita sekarang. Dah malam-malam orang mencari hantu je kerja kan. Hantu pun dah mikir mana nak duduk lepas ni. Rasa nak lari dari Malaysia kan. Banyak benda pencari hantu ni. Baik, jadi ibu sekalian, minta doa supaya kita ada rasa gerun dan takut pada Allah. Dan jadikan aku tunduk mentaati segala perintahmu. Jadikan kita ni minta doa, ya Allah, jadikan aku hamba yang taat. Tunduk pada perintah ni maknanya taat lah tak? Kita dengar cakap Allah, jangan degil, jangan melawan, dengar cakap Allah. Dia macam ni lah ibu-ibu sekalian. Sahabat Nabi ni kita jadikan dorang ni kita punya motivasi, semangat kan. Sebab kalau kita kata saya dulu teruk Ustaz, saya degil, saya begini, saya begini. Cuba kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Siapa yang tak kenal Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Satu orang manusia yang masa zaman ini, zaman jahiliah dia lah, yang bukan sahaja menyembah patung berhala, dia juga sangat anti kepada Nabi. Dan bayangkan ibu-ibu, dia punya tahap anti, benci, menyampah, meluat pada Rasulullah ni sampai tahap dia nak pergi bunuh. Tu Sayyidina Umar punya dosa masa tu kan. Sampai tahap dia dah tak boleh lah. Dia tak boleh dengar orang sebut nama Muhammad. Tak boleh. Dia dengar je zap, darah dia naik terus kan. Terus nak cabut pedang, dia tak boleh tahan. Hari tu dia tak boleh tahan. Tapi itulah kata ulama jadi turning point untuk dia berubah. Hari dia nak bunuh Nabi, itulah Allah bagi hidayah kat dia. Dan bayangkan satu orang manusia yang pernah sembah berhala, yang bengis, yang samsing, yang brutal, yang pernah nak bunuh Nabi, yang kerja dia melawan Islam, tiba-tiba Allah jentik hati dia, dapat hidayah. Dan hari ni ibu sekalian, jasad dia sebelah jasad Nabi dan Abi Bakrin. Mana kita nak boleh sangka benda ni? Itu hidayah kan? Jadi kita ni adakah seteruk zaman Sayyidina Umar? Tak. Kita tak pernah sembah berhala pun kan. Kita tak pernah pun ada niat nak bunuh Nabi, nak hina Nabi, tak ada. Kita nakal-nakal gitu-gitu je lah orang kata tak. Zaman-zaman dulu mungkin ragat-ragat sikit zaman dulu kalau ibu-ibu kan. Saya tak tahulah dosa lain selain ragat tu, saya tak tahu. Kalau zaman-zaman dulu kira ragat je lah kan, pakai baju kating, kengga apa semua zaman-zaman itulah. Masa ibu-ibu kahwin dulu bersanding kan, itu wajib bergunah masa tu. Zaman dulu mana ada orang kahwin tak bersanding. Taman 80-an kan, kalau 80-an lah. Dengan joget lambak dia, kugiran kan, semua dia. Tu kira habis lah kan zaman itu. Jadi Sayyidina Umar ni
lagi teruk pada kita. Kalau kita cerita zaman jahiliah dia. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi manusia yang agak hebat. Lepas tu Nabi kata Nabi kata ke dia, khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam. Nabi kata, kamu yang terbaik di zaman jahiliah kamu, tapi kalau kamu masuk Islam, kamu akan jadi lebih baik di zaman Islam. Itu berlaku pada Sayyidina Umar. Dan ada riwayat, walaupun riwayat ni kadang-kadang jarang kita dengar, tapi ada juga saya baca riwayat dalam dipanggil malam Isra. Kita biasa dengar cerita Nabi dengar terompah Bilal bila Nabi raun dalam syurga kan? Nabi dengar ketung-ketang. Oh tu bunyi kaki siapa? Nabi rasa macam pernah dengar. Jibril kata Bilal. Okeylah, itu selalu kita dengar. Ada satu riwayat lain, ibu-ibu sekalian, Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok ada sekelompok bidadari, semua cantik-cantik. Yalah, bidadari memang cantik kan, semua cantik, semua putih melepak. Dalam putih melepak ada seorang hitam. Dalam ramai putih tu, seorang hitam, bidadari tu, tapi cantik tak? Sebab kena ingat, dalam syurga tak ada istilah tak cantik. Tak ada istilah buruk ke, hodoh ke, ngeri ke, tak cantik, tak ada. Semua comel-comel, semua lawa-lawa belaka. Tapi Nabi jadi macam pelik lah kan. Macam katalah dalam ni semua putih-putih ni, tiba ada seorang yang terlegam. Saya pun daripada tadi asyik gaul kepala, dia ni siapa pula terlegam seorang, contoh. Jadi Nabi tengok, Jibril, apa seorang hitam lah tu? Jibril kata, tanya Sayyidina Umar. Nabi kata, apa hal Sayyidina Umar pula? Dia punya. Sayyidina Umar punya hak hitam tu. Nabi pun macam tiba-tiba confused sekejap kan. Nabi ni jadi macam, apa hal pula Sayyidina Umar dapat bidadari hitam pula ni? Macam pelik kan. Tak apalah, Nabi pun simpan cerita tu, balik turun, Nabi tanya. Nabi kata, wahai Umar, malam tadi aku raun dalam syurga, nampak sekelompok bidadari. Semua tu kamu punya lah, tapi ada seorang hitam. Tanya Jibril, dia kata hitam tu pun kamu punya tak? Macam mana boleh dapat hitam tu? Sayyidina Umar kata, aku minta. Nabi tanya, kau minta macam mana? Doa, kata dia. Doa macam mana? Cuba bunyikan doa tu. Nak dengar juga kan. Lalu Sayyidina Umar kata, aku minta, tiap kali lepas sembahyang aku minta, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan padaku seorang bidadari yang lain daripada bidadari yang lain. Tu yang dapat hitam. Jadi abang-abang boleh try minta, kau dapat biru ke coklat kan, lain sikit. Lain sikit. Ada. Itu ada riwayat yang saya dengar lah, cerita tu. Kan, tapi mungkin cerita tu jarang kita dengar. Kita bisa dengar yang terompah tu je. Kan. Jadi itulah tuan-tuan, maknanya bayang Sayyidina Umar tu pun yang teruk-teruk jahiliah dia masuk list 10 sahabat dijamin syurga. Sebab dia pernah bertaubat, dia dah dapat hidayah, dan bila dia duduk dalam Islam, tengok pula perjuangan dia macam mana kan. Dia pertahankan Nabi tu macam mana, sampai hari Nabi wafat dia mengamuk kan, pasal dia tak boleh terima Nabi wafat. Maksud dia nak kalau boleh dia mati dulu, jangan Nabi mati dulu. Itu yang mengamuk satu Madinah. Tapi Habib Bakrin juga hebat yang mententeramkan dia kan. Orang lain tak berani, ibu sekalian. Dalam riwayat sebut, Sayyidina Umar berjalan biasa. Jalan biasa, kosong. Maksud dia tak bawa pedang, berjubah aja. Macam berbalik beli kuih petang-petang tu kan. Berjalan macam tu. Semua orang takut. Dia jalan biasa je, semua orang takut. Bayang kalau dia jalan, dia sisipkan pedang, belum cabut lagi, baru sisip je. Dia pedang tersarung buah kat pinggang itu. Lagi orang menggeletar. Kalau dia berjalan pegang pedang, lintang bukang masing-masing, tak berani. Masa Nabi wafat tu, dia bawa pedang. Sayyidina Umar kata, siapa kata Muhammad mati ni, nampak pedang ni, kau penggal leher dia. Siapa yang berani? Siapa yang berani agak-agak masa tu? Dan saya
memikir sampai hari ni ibu sekalian, macam mana Allah bagi aura Sayyidina Umar. Dia punya aura orang takut pada dia tu kan. Saya cuba membayang macam mana muka Sayyidina Umar tu. Dia ada tahu muka manusia ni yang bila orang tengok muka dia, misai dia ke apa kan, dia takut. Jangan bayang saya siapa tak takut kan. Orang tengok saya senyum je kan, macam tak ada apa-apa. Jadi ada orang bila tengok muka dia bengis, muka serius kan, muka dia ada aura yang orang jadi gerun. Ada Allah buat macam tu. Kan. Ada orang aura dia orang suka. Orang tengok muka seronok aja, orang suka nak borak, nak menyembah. Ada orang takut. Saya cuba bayang Sayyidina Umar punya muka macam mana agak-agak kan, sampai orang jadi takut tahap tu. Bukan orang saja, Nabi kata setan iblis pun takut. Sehingga dikatakan lorong yang Sayyidina Umar dah lalu, iblis pun tak berani lalu lorong. Padahal Sayyidina Umar dah tak ada dah. Kita lorong kita lalu paling banyak setan. Setan tengok, oi member pun sampai tu kan. Jadi ibu sekalian, itu takut Sayyidina Umar tu dah. Jadi kita ni kena minta pada Allah supaya kita jadi hamba-hamba yang taat. Jadi tu ada orang report hal ni. Tu cabaran dakwah kan. Saya tengok dah naik notification ada satu channel lagi ni kan. Tapi saya baca komen, siapalah pergi report tu. Report ceramah saya. Tak tahu. Dia tak setuju tu kan. Dia bila kita buat live, tak kira Facebook ke TikTok ke Bigo ke apa, kalau ada orang macam dia tak puas hati dengan kita kan, dia dengki ke apa benda, dia report lah. Jadi bila report akan keluar warning. Saya baca warning tu tadi, dia tulis bahasa Inggeris tu, dan saya pun mikir apa yang salah saya sebut. Kan, Sayyidina Umar ke tak ada apa kot. Tapi kalau asal daripada TikTok atau Bigo ke mana, dia tak ada apa kalau kita sebut-sebut gitu. Dia mesti ada orang report tu. Tapi tu tak kisah, ibu sekalian, biar lantak dia. Kan, dia report ke apa, saya hari-hari je buat. Itu hari sama ke, channel yang sama ke, yang dia tulis kat situ, sudah-sudahlah ustaz menggunakan agama. Kan? Saya baca nak tergelak buat dia. Jadi kalau tak guna agama, kita nak guna apa benda pula? Kan? Kalau kita hidup tak guna agama, kita nak guna apa? Dah kita ceramah siang malam pagi petang agama, syurga, dosa, pahala, neraka. Habis nak guna apa? Tu kadang-kadang tengok komen-komen macam kurang kasih sayang, kesian rasanya kan. Suruh mengaji tak mau, orang mengaji dia komen-komen, yang joget tak ada komen kan, tak di report je nak. Yang buat kerja-kerja agama selalu kena. Tapi biarlah ibu-ibu sekalian, kita doa dia dapat hidayah pula, lepas ni dia jadi ustaz pula. Kan, kita doa yang baik. Tak apa, itu tak ada masalah. Ibu-ibu jangan susah hati, biar je. Saya yang hadap benda tu kan, tak ada apa pun. Tak ada kena ban tak apa, dia jangan sampai kena ban. Baik tuan-tuan ibu-ibu sekalian, so kita minta supaya Allah jadikan kita tunduk taat, jadi hamba yang baiklah insya-Allah. Dan yang terakhir hujung tu Nabi doa memperkenankan panggilanmu ataupun perawi ragu kembali kepadamu. Maksud dia samalah macam taat tadi kan, kita memperkenankan panggilan Allah, maknanya kita ikut panggilan-panggilan Allah. Allah kata semayang, kita angguk. Allah kata puasa, kita perkenankan. Pada kita setujulah. Kita memperkenankan panggilan Allah tu maknanya kita setuju untuk dengar cakap Allah, untuk buat apa arahan dia. Walaupun kita dah sebut dah banyak kali, nak buat arahan Allah ni bukanlah petik jari boleh siap. Dia cabaran dia macam-macam kan, halangan dia besar, ujian dia banyak, rintangannya banyak, macam-macam lah. Semua kita dah hadap. Kemudian Nabi doa, ya Allah, terimalah taubatku. Ibu sekalian, kita dah taubat, jadi minta supaya Allah terima. Kan, minta, ya Allah, aku dah taubat, ya Allah, aku dah menyesal begitu begini, kau terimalah taubat aku. Nabi ni tak ada dosa ibu sekalian kan, tapi dia minta juga benda tu sebab Nabi nak ajar kita kan. Nabi kata, terimalah taubatku, sucikanlah kesalahanku.
Maknanya dah terima taubat, yang dosa-dosa silam tu minta dibersihkan, kan? Maknanya dia padam lah, padam supaya tak ada lagi rekod. Dan kemudian perkenankanlah doa-doa tu. Allahu Akbar. Jadi kita berdoa ni hari-hari, siang malam pagi petang, berdoa dah. Jadi dalam hujung doa tu jangan lupa minta, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah doa-doa kami. Ataupun bahasa Melayu je lah, kan, kita minta, ya Allah kau terimalah doa aku, ya Allah. Sebab doa ni ibu sekalian benda yang sangat penting, dan dia ada satu keajaiban yang kita tak mampu nak memikir. Contoh macam saya sebut tadi lah, hari ni anak-anak kita start SPM. Sebelum ni dah start dah ujian-ujian lain tu. Hari ni baru start bertulis, kan. Jadi kita doa je. Doa daripada mana? Daripada sini, daripada rumah, daripada sejadah. Bukan kita doa tepi meja dia dekat sekolah, bukan. Dekat sini. Kan kena halau, kan. Dia tengok ni dah macam 50 lebih ni SPM pun benda, kan. Jadi kita ni berdoa di mana-mana. Itu hebatnya kuasa doa. Sebab dia boleh berdoa di mana-mana. Dan lagi hebat ialah ada orang tanya, doa ni nak menghadap kiblat ke Ustaz? Sunat dia menghadap kiblat lah, kan. Tapi Imam Ghazali kata apa? Kiblat doa adalah langit. Imam Ghazali kata kiblat doa adalah langit. Maksud dia menghadaplah mana pun tak apa, kan. Mendongak ke langit. Sebab langit ada di mana-mana. Langit tu di mana-mana. Kita keluar rumah je mesti nampak langit je lah. Kalau nampak tanah, maknanya kita dah meniarap. Kita tengok apa tanah. Itu dah meniarap nama dia. Jadi kita berdoa yang baik-baik. Minta. Sebab Allah kata, tugas kamu minta, tugas aku perkenankan. Macam tu, kan. Tugas kamu berdoa. Tugas aku lulus tak lulus, itu kerja Tuhan. Jadi minta aje, jangan jemu. Allah ni dia tak pernah jemu dengan doa kita, tapi kita yang kadang-kadang ada rasa, ya Allah aku dah penat minta, kan. Sampai kadang-kadang dah tadah tangan tapi suara tak keluar. Sebab dah tak tahu apa nak minta. Minta apa benda kau nak minta lagi. Punya dahsyatnya kita ni, kan. Tapi Allah dia tak pernah rasa jemu, kan. Itu hebatnya Allah tau. Cuba kita dah hari-hari anak kita bisik kat telinga kita, Umi katanya, adik nak gini, hari-hari. Penat tak rasa? Penat pun. Tu baru seorang anak, kena 7 anak, 7 bisik kat telinga mak dia. Hitam mak dia, kan. Hari-hari dengar benda sama je. Allah ni bukan kita seorang, berbilion manusia doa, kan. Termasuk malaikat-malaikat berdoa juga. Tapi Allah steady tu. Dia kata aku tak pernah jemu dengan rintihan dan doa hamba-hamba. Kita je yang jemu. Itu lemahnya kita. Dan kemudian teguhkanlah hujah, yakni alasanku, dan tunjukilah hatiku. Maksud dia minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah beri petunjuk pada kita dan tetapkan hati kita. Jadikanlah lisanku berkata yang benar dan bersihkanlah kotoran hatiku. Maknanya kita minta juga pada Allah supaya Allah jadikan mulut kita ni bercakap benda yang baik, benda yang betul, kan. Kadang ada orang dia suka sangat tipu, sikit menipu. Jadi orang pun tak mau percaya, kan. Orang pun susah nak percaya dia. Jadi kita minta supaya lisan kita ni biarlah lurus. Sebab lidah ni orang Melayu kata tidak bertulang. Jadi bila tak bertulang, dia boleh kona, dia boleh lipat, dia boleh gulung lidah ni. Dia boleh cakap benda baik, dia boleh cakap benda dosa, dia boleh berzikir, dia boleh mencarut, macam-macam, kan. Macam-macam benda boleh keluar daripada mulut kita. Dan kita mintalah pada Tuhan supaya Allah luruskan kalam kita lah, kata-kata kita, dan Allah bersihkan kotoran hati kita. Sebab hati ni dia ada penyakit, ibu-ibu sekalian. Ini tujuan kita mengaji kuliah, supaya nak buang penyakit hati tadi. Ujub, riak, takabur, sombong, sum'ah, belagak, dengki, khianat. Itu semua penyakit hati.
kan, kena buang. Contoh saya pernah sebut dulu kan, katalah orang bawa satu perkhabaran, dia kata, Hajar katanya, tahu tak anak jiran kau tu SPM baru ni 10A tau. Kita jawab, ya ke? Kita jawab, ya ke? Ya ke tu apa masalah ni? Ada masalah kat situ? Ada masalah hati. Macam kita pelekeh kan, ya ke? Macam tu, ya ke? Macam kita rasa dalam masa maksud ayat tu, lantaklah anak kau nak buat apa pun, aku apa peduli. Ada masalah hati. Patutnya kita dengar perkhabaran baik, oh alhamdulillah, syukur, nantilah aku jumpa jiran dia, aku ucap tahniah. Sepatutnya. Tapi bila hati ada masalah, macam yang report tadi, tu contoh paling senang. Geram pula aku kan. Tak sungguh ibu sekalian, saya memang angat hati betul kan. Bila orang kata penunggang agama lah, itu memang saya menyerak betul lah kan. Sebab banyak lagi benda lain kita boleh buat sebenarnya daripada report ustaz yang tak seberapa ni kan. Pergilah buat kerja lain. Report lah benda-benda yang maksiat ke, boleh tahan lagi, dapat tak pahala. Ni kau halang orang nak buat kerja baik kan, pahala ke mana, apa ke mana. Jadi yalah, tapi kita pegang pada kerja Nabi ni, kita kena sabar. Nabi lagi teruk kan. Nabi sampai nak kena bunuh, Nabi sampai kena halau, Nabi sampai orang tak percaya ke Nabi kan. Kadang-kadang sampai tahap sahabat pun tak dengar cakap Nabi, sahabat tu yang dah meluk Islam kan. Sebab masalah hati. Pada hari perjanjian Hudaibiyah tu kan, Nabi daripada Mekah, daripada Madinah pakai ihram semua nak buat umrah kan. Tahun 6 Hijrah sampai di Hudaibiyah kena tahan kan, tak boleh masuk. Masa tu buat pula perjanjian. Abu Sufyan yang kafir masa tu belum Islam, hantar wakil Suhail bin Amru, dan pihak Nabi wakil dia Sayyidina Ali. Sebab Nabi tak pandai tulis, Nabi tak pandai baca, jadi nak tulis perjanjian. Sayyidina Ali orang cerdik, jadi hantar wakil tulis perjanjian. Nabi aturkan perjanjian tu, sahabat nampak semua perjanjian tu berat sebelah. Sahabat rasa macam tak adil lah, macam memihak pada belah sana. Yang kita orang Islam tak dapat apa, dah lah kena halau balik, tak boleh buat umrah tahun tu. Jadi Nabi pun dah settle semua. Sayyidina Umar mengamuk Sayyidina Umar kita sebut cerita dia tadi, mengamuk dia. Sampai Nabi keluar, sampai Sayyidina Umar cakap pada Nabi macam mana. Sayyidina Umar kata, engkau kan Rasul. Itu Ki habis hayat lagi. Sayyidina Umar kata, engkau kan Rasul. Ayat tu pedih bagi Nabi tau, hiba Nabi ayat tu. Dan lepas tu Sayyidina Umar sedar, dia minta maaf balik. Dia kata, engkau kan Rasul. Seolah-olah macam Sayyidina Umar kata, engkau Rasul, takkan kau tak boleh handle benda ni kot. Macam tu lah ayat kasar dia macam tu. Tapi Sayyidina Umar kata, engkau kan Rasul. Dia jawab itu je. Nabi diam, tak cakap. Dan akhirnya Nabi kata, Umar, ini perjanjian. Sebagai orang beriman, wajib taat pada perjanjian. Lepas tu Nabi arahkan, sebab kita dah tak boleh masuk dan tak boleh buat umrah, so kita kena bayar dam. Sebab kita ada ihsar ataupun ihsar. Ihsar ni larangan, tak boleh siapkan umrah sebab ada larangan tertentu. So larangan tertentunya tak boleh masuk lah, sebab kafir tak bagi masuk masa tu. Dan akhirnya Nabi arahkan sahabat, jom kita sembelih kambing dan cukur kepala. Dan akhirnya ibu-ibu sekalian, seorang pun tak buat. Sahabat Nabi seorang pun tak buat. Nabi masuk dalam kemah. Nabi ni manusia juga, dia ada rasa hiba. Yalah, bayangkan, dia Nabi kan, penat-penat begitu begini mengatur semua, tak tahu sangkut. Lepas tu bila Nabi pun dah penat, sahabat lagi lah penat. Lepas tu Nabi kata, kita dah tak boleh masuk, jom cukur kepala, sembelih kambing. Sahabat buat dunuh kan. Ibarat macam sahabat buat borak sama, buat tak dengar langsung. Ibu-ibu sekalian, bayang perasaan Nabi masa tu, sedih. Nabi masuk dalam kemah. Yang Nabi bawa adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Nabi mengadu dekat isteri.
Itu suami dia apa-apa dia cari isteri dia kan, yang kuat bebel. Dia akan cari itu juga kan. Kalau sakit-sakit badan tolong picit bini kat lah kan. Kalau bini tak mau, dia tonyolah kat dinding tu pandai-pandai kan, gosok-gosok kat dinding tu. Jadi akhirnya Nabi mengadu dekat Ummu Salamah. Nabi kata apa? Wahai Ummu Salamah, mereka tak dengar cakap aku. Sahabat kat luar kemah sana seorang pun tak dengar cakap aku, kata Nabi. Nabi mengadu. Ummu Salamah kata apa? Wahai Rasulullah, engkau yang buat dulu. Kau buat dulu, nanti orang akan ikut. Tu hebatnya pula Ummu Salamah ni, sebab dia isteri tua Nabi. Dia antara isteri yang agak cantik. Kalau ikut kitab, dia antara isteri Nabi agak cantik rupa paras, dan dia isteri tua Nabi kan. Dia ada pengalaman banyak. Jadi dia kata engkau buat dulu, nanti orang akan ikut. Nabi pun keluar sembelih kambing seorang-seorang, cukur kepala, lepas tu semua baru ikut. Tapi itulah, sahabat pun macam tu. Sebab apa? Hati kan. Hati dah sakit, dah datang pakai ihram. Pakai ihram bukan naik speed train macam kita naik tu 3 sejam setengah sampai. Tu naik kuda, naik unta berapa hari nak sampai. Pakai ihram lemas tu jangan main. Gimas kan, dengan rebeh orang lelaki lah, susah kan sikit. Jadi tiba-tiba tak boleh masuk lagi 20 km je Hudaibiyah, bukan jauh mana pun. Itu yang sahabat rasa ferah tu. Ini masalah hati, ibu sekalian. Jadi minta Allah Ta'ala bersihkanlah hati kita. Dan Imam Tirmizi menyebut hadis ini sahih, hasan lagi sahih. Dan Imam Tirmizi menyatakan awahana muniba, kembali dengan ganti mujiban atau muniban. Yang dimaksud dengan kotoran hati itu adalah sifat dengki. Dan ada sebuah hadis Nabi yang berkenaan dengan kata sakhimah, kotoran, dengan maksud Nabi bersabda, man sala sakhimatahu fi tariqil muslimin fa alaihi laknatullah. Siapa yang melepaskan kotorannya di jalan yang dilalui oleh orang Islam, maka atasnya laknat Allah. Maksud kotoran di sini adalah najis. Itu satu hadis lain. Tapi kotoran dalam hadis panjang tadi ada riwayat sebut dengki. Kotoran hati itu makna sifat dengki. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti setakat itu dulu untuk pagi ini. Dan insya-Allah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang panjang lagi tu kita akan sambung awal Mash insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dalam Dewan Fatimatul Zahra kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga semua yang menonton live kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil bersama. Dan yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan seperti biasa, pagi ini kita buat kutipan macam biasalah untuk tabung kebajikan dan juga tahfiz Al-Fadil Ustaz Farhan Suhud, insya-Allah. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua dan juga Allah kayakan kita dengan iman, dengan harta benda, dan Allah pilih kita sekali lagi untuk mengecapi nikmat Ramadan tahun ni, insya-Allah sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ada doa sikit. Doakan anak saudara sahabat jemaah Muhammad Husaini bin Zulkifli, ICU, jangkitan paru-paru, terpaksa tangguh SPM yang bermula hari ini. Itulah, ini ujian untuk adik-adik kita juga. Jadi insya-Allah kita sama-sama doakan adik Muhammad Husaini Zulkifli, dan juga itu untuk kesihatan beliau lah, insya-Allah kita doakan. Dan kita doakan juga untuk anak-anak cucu kita, adik-adik kita yang ambil SPM mulai hari ini, insya-Allah kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan mereka dapat menjawab dengan sempurna dan dikurniakan kesihatan yang terbaik sepanjang peperiksaan,
dan diberikan idea-idea yang terbaik untuk menjawab segala soalan yang ada, dan insya-Allah nanti akan lulus dengan cemerlang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan kita tutup dengan doa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan buat semua pelajar-pelajar yang sedang menduduki peperiksaan SPM pada kali ini, ya Allah, agar Engkau berikan mereka kecerdasan akal fikiran mereka, ya Allah, agar mereka dapat menjawab soalan dengan sebaik mungkin, ya Allah, dan kurniakan ketenangan hati dan jiwa mereka, ya Allah, dan jadikanlah mereka, ya Allah, berikan kepada mereka kesihatan yang terbaik, ya Allah, khususnya kepada Muhammad Husaini bin Zulkifli yang berada di ICU, ya Allah, akibat jangkitan paru-parunya. Mudah-mudahan Kau berikan kesihatan yang terbaik kepada beliau dan Kau angkatlah segala penyakit yang ada pada tubuhnya, ya Allah, dan berilah mereka semua, ya Allah, kejayaan yang cemerlang di dunia dan insya-Allah di negeri akhirat nanti, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami di penghujung bulan Rejab ini, ya Allah, dan juga di dalam bulan Syakban nanti, ya Allah, dan panjang usia kami, ya Allah, agar Engkau tempatkan kami sebulan di dalam bulan Ramadan nanti, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.